Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih kepada semua warga SMK Putra Perdana pada malam ini kerana sudi meluangkan masa bersama-sama untuk kita berada dalam satu program bersempena dengan Minggu Kerjaya SMK Putra Perdana, iaitu kita akan mendengar ceramah Hala Tuju Pendidikan dan Kerjaya tahun 2021. Kita mulakan program kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, yang berusaha penolong keadaan pentadbiran Puan Wan Kirani binti Wan Muhammad. Yang dihormati penolong kanan HEM Puan Nur Farani binti Mat Isa. Penolong kanan Co-Curriculum Puan Riza binti Jupri. Penolong kanan petang Encik Khairuddin bin Haji Osman. Guru kanan mata pelajaran, guru-guru, para ibu bapa serta pelajar daerah Sepang yang dikasihi sekalian. Baik, pada malam ni kita akan bersama-sama mendengar ceramah berkaitan dengan Hala Tuju Pendidikan dan Kerjaya bagi tahun 2021 yang akan disampaikan oleh penceramah sebentar nanti. Diharap semua penonton dapat kekal sehingga ke hujung program kerana ada kuis beserta hadiah yang akan diberikan kepada murid yang dapat menjawab dengan betul dan baik setiap kuis yang diberi nanti. Baik, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan penceramah kita pada malam ini. Nama beliau ialah Cikgu Muiz. Ya, Cikgu Abdul Muiz bin Rosli merupakan guru bimbingan dan kaunseling bertugas di SMK Sungai Besar Sabak Bernam Selangor. Telah berkhidmat selama lebih kurang 14 tahun. Latar belakang pendidikan beliau ialah Diploma Pengajian Islam Al-Quran Sunnah. Seterusnya beliau menunjukkan pelajaran bidang ijazah sarjana muda Usuluddin Universiti Al-Azhar Mesir dan namun peringkat master iaitu sarjana kaunseling di Universiti Sains Islam Malaysia. Antara karya yang telah beliau hasilkan ialah karya pada tahun 2019 hingga 2021, Layan Okey Membebel, Tamparan Takdir, Cermin Berbisik ke Langit. Beliau juga merupakan penulis skrip ataupun pelakon drama radio Akim FM. Juga beliau juga sering ke udara di ruangan Didik TV anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia dengan tajuk Kaunselor Anda Laluan Kerjaya Hala Tuju Selepas SPM, Hikmah PKP dan Menjemput Pahala ke Rumah. Tanpa membuang masa, saya dengan ini menjemput Tuan Penceramah Cikgu Abdul Muiz bin Rosli untuk menyampaikan ceramah beliau. Mungkin daripada ceramah tu Cikgu Muiz boleh menceritakan dengan lebih detail biodata dirinya. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Cikgu. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Yunus. Alhamdulillah tengok Cikgu Yunus dia punya pakai kan. Macam ada temu duga guru kaunseling cemerlang di G48 pula kan. Bila tengok aja dia pakai macam tu saya dah rasa alamak kan. Kenapa aku pakai macam ni? Kenapa Cikgu Yunus pakai macam tu? Tak apa benda-benda sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amma ba'd. Yang berusaha, para pentadbir, rakan-rakan guru, para pelajar yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya serta kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga, maka pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul, dapat sama-sama kita berhimpun untuk kita bercerita tentang Hala Tuju Pendidikan dan Kerjaya, terutamanya kepada pelajar-pelajar selepas SPM bagi tahun 2021.
Saya dimaklumkan bukan hanya pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putra Perdana sahaja yang ada. Mungkin juga ada antara anda yang datang dari sekolah lain. Kalau ada datang dari sekolah lain, apa kata tulis di ruangan komen, dari sekolah mana? Kita nak tengok berapa ramai yang datang dari sekolah lain. InsyaAllah sama-sama kita raikan kehadiran anda semua. Baik. Para penonton yang dikasihi Allah dan dicintai Nabi, saya kongsi sedikitlah berkenaan dengan diri saya. Baik, saya Abdul Muiz bin Muhammad Rusli, bertugas sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar Selangor. Seperti yang telah dimaklumkan tadi, saya ini sebenarnya bukanlah sesiapa murid-murid sekalian. Saya bercerita ini sekadar supaya anda tidak memandang saya seperti seekor ayam golek dalam oven. Siapalah Mamat ni kan, tiba-tiba pakai cap tengah malam buta ni, muncul pula dekat skrin handset aku kan, muncul pula dekat skrin laptop aku. Siapalah Mamat ni kan. Jadi murid-murid sekalian, saya perkenalkanlah diri saya. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Tapi dah kenal tak boleh bercinta. Maklumlah saya ni dah berpunya. Okey, ini antara karya yang pernah diterbitkan. Karya Aku Terima Cintanya. Kemudian Mandala Anak Merdeka. Mandala Anak Merdeka ni adalah antara karya yang sangat saya sayang kerana telah pun disenarai pendek untuk masuk calon Komsas tingkatan 3 tapi tak berjaya. Walaupun begitu dapat senarai pendek pun dah syukur buat saya. Baik, seterusnya murid-murid sekalian, ini antara juga karya yang pernah diterbitkan. Kebanyakannya datangnya dari Galeri Ilmu Sdn Bhd dan seperti yang dimaklumkan tadi, ini karya pada tahun 2019, 2020 dan 2021, Berbisik ke Langit, buku yang terbaru saya. Seterusnya, murid-murid sekalian, saya juga merupakan penulis skrip drama radio dan pelakon drama radio di IKM.FM. Sebenarnya biasa je kan, berlakon pun dalam beberapa episod sahaja. Tulis skrip drama radio pun satu episod saja kan, tetapi kita nak hashtag dan claim. Orang lain tak ada kan, kita ada. Kau ada? Tak ada kan. Jadi kita hashtag dan claim, kita pun claim lah pelakon drama radio padahal tak ada apa pun. Murid-murid sekalian. Seterusnya pernah juga menjadi tamu jemputan radio antaranya di Selangor FM, di Asyik FM juga. Alhamdulillah untuk bulan Ramadan yang lalu saya ada slot saya sendiri di Radio Asyik FM. Saya, isteri pun terkejut malam-malam suami pakai smart gitu. Mujur pakai office kalau pakai lengkap je beli tadi. Lain macam. Cikgu Adila Yunus. Nasib baik kalau tidak Cikgu Adila Yunus, Cikgu Yunus pun tidur luar lah malam ni. Okey, baik murid-murid sekalian, seterusnya. Okey, perkongsian saya di Motivasi Pagi di Radio Asyik FM, 30 episod Alhamdulillah sepanjang bulan Ramadan. Seterusnya pernah juga bersiaran di televisyen antaranya di TV3, MHI, di RTM. Kemudian pernah juga bersama-sama dengan media antaranya Wacana Al-Quran. Seterusnya murid-murid sekalian pernah juga bersiaran di Didik TV KPM. Sekarang ini yang dah keluar 4 episod, ada lagi 3 episod yang sedang dalam proses untuk menunggu giliran. Dan insya-Allah esok saya akan ke Seri Pentas lagi untuk merakam 3 lagi episod untuk siaran pada bulan September nanti. Okey, baik, seterusnya murid-murid sekalian, ini antara media sosial saya. Saya sangat aktif di media sosial. Saya aktif di YouTube. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel saya Abdul Muiz Rusli. Facebook pun ada, Twitter dengan Instagram ni untuk kita bersosial saja kan. Bercerita, nak tahu cerita-cerita terkini, kita tengoklah dekat Twitter. Kadang-kadang dekat Facebook ni lambat, dekat Twitter ni lebih laju daripada dekat Facebook. Okey, ini saya punya YouTube channel saya. Alhamdulillah, saya banyak bercerita tentang pendidikan, hala tuju pendidikan, ke mana nak pergi selepas SPM, bagaimana nak mengisi mata merit, bagaimana nak memilih program, bagaimana nak mata merit, bagaimana nak menyusun program dan sebagainya. Ada di saluran YouTube saya. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Alhamdulillah dah lebih daripada 31,000 subscriber. Mudah-mudahan malam ni kan dapatlah 32,000 subscriber. Gitu kan. Baik murid-murid sekalian, apabila kita bertanya ke mana selepas SPM, bila kita bercerita tentang ke mana selepas SPM murid-murid sekalian, sebenarnya banyak peluang dan ruang yang ada, terutamanya kepada pelajar-pelajar lepasan SPM. Sekarang ni dia semua bergantung kepada diri kita saja murid-murid sekalian. Semua bergantung kepada diri kita saja. Sama ada kita nak ataupun tak nak, itu sahaja. Sekarang ni murid-murid sekalian, kalau ditanya ke mana nak pergi selepas SPM, kita tanya balik kepada diri kita. Apa yang kita nak, ke mana kita nak pergi. Lepas ni murid-murid sekalian, kalau siapa yang masih belum ada cita-cita, fikirkanlah tentang cita-cita kamu. Kejap lagi saya akan kongsikan berkenaan dengan hal ini. Murid-murid sekalian, kalau kita nak ikut rekod, tahun 2019, seramai 416,000
416 orang calon SPM. Yang mendapat straight A berapa orang? 8,876 orang. Yang mendapat straight A 8,876 orang, murid-murid sekalian. Okey, kita tengok pula pada tahun 2020 yang menduduki SPM 401,105 orang. Yang mendapat straight A ialah seramai 9,411 orang. Kalau kita lihat dari jumlah pelajar yang menduduki SPM dengan pelajar-pelajar yang menduduki SPM pada tahun 2020 dan bilangan pelajar yang mendapat straight A pada tahun 2019 dengan pelajar yang dapat straight A pada tahun 2020, nampaknya seakan meningkat. Bila kita bercerita tentang peningkatan pelajar yang mendapat straight A, mungkin kita akan kata, wow, hebat kan, nampaknya PDPR ini berjaya kan, nampaknya PDPR ini mampu melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang, gemilang, terbilang dan sebagainya. Jadi murid-murid sekalian, itu yang kita nampak. Yang kita tak nampak ialah satu sahaja yang mungkin kita tak nampak, iaitu bila ramai orang dapat straight A, bermaksud ramai orang yang pandai. Bila ramai orang yang pandai, masalah problemnya ialah orang kata apa, persaingan untuk kita masuk ke sekolah, bukan sekolah, college, universiti. Dan yang paling penting sekali ialah persaingan untuk kita mendapat beasiswa. Kerana ramai orang yang pandai. Kan? Kerana apa? Kerana nak dapat beasiswa ni murid-murid sekalian, dia memerlukan keputusan yang cemerlang. Sebagai contoh, saya nak kongsikan kepada anda. Petronas menyediakan beasiswa kepada para pelajar kan, dengan syarat pelajar tersebut mesti mendapat minima 9 A tolak. 9 A tolak murid-murid sekalian. Bayangkan kalau yang memohon tahun 2019 mungkin 5,000. Mungkin naik pada tahun 2020 yang memohon mungkin 6,000 kan. Nampak tak? Semua dapat 9 A tolak minima. Dan persaingan untuk mendapat tempat yang terbaik itu semakin lama semakin tinggi. Kerana apa? Kerana ramai orang yang pandai. Jadi murid-murid sekalian, itu yang kita nampak, wah hebat dan sebagainya. Bila ramai orang yang pandai, maka persaingan untuk kita dapat tempat yang terbaik sangatlah tinggi murid-murid sekalian. Persaingannya sangat tinggi. Terutamanya kalau kita nak, ada orang kata, cikgu kenapa kita kena ada beasiswa? Tak boleh ke kita nak pergi sendiri-sendiri? Okey murid-murid sekalian, saya nak kongsikan kepada anda. Ada ipar saya, dia lulusan engineering dari Jepun. Saya tanya dia, sepanjang beberapa tahun dia belajar di Jepun, berapa kos yang JPA sponsor? Dia kata JPA sponsor lebih daripada RM350,000 sepanjang 5 tahun. Itu untuk engineering, kejuruteraan di mana? Di Jepun. Bagaimana pula kalau anda nak belajar dalam bidang perubatan? Di mana? Di Rusia katakan, di Ireland katakan, di tempat-tempat yang orang kata yang hebat-hebat. Kos untuk perubatan lebih daripada RM1 juta sepanjang pengajian kamu. Jadi murid-murid sekalian, kalaulah anda rasa anda nak menyambung pengajian, terutamanya dalam bidang perubatan kan, ataupun nak menyambung pengajian dalam kursus-kursus yang mungkin hot seat, kritikal, bukan kata kritikal, maksudnya ramai orang mohon, nak tak nak, suka tak suka, anda perlu ada beasiswa. Melainkan mak ayah kamu semua jutawan. Kan, jutawan, banyak duit. Berapa? 350,000. Dihembusnya sekali, zap, terus keluar 350,000. Nah, pergilah kau belajar dekat Jepun. Tak ada masalah murid-murid sekalian. Tetapi kalau kita rasakan bahawa mak ayah kita mungkin tak mampu nak support sampai 350,000 kan, nak support sampai ke 1 juta untuk program perubatan di luar negara dan sebagainya, nak tak nak, suka tak suka, kita mesti memohon beasiswa. Nak memohon beasiswa bukan semua orang boleh dapat. Kan, setidak-tidaknya mestilah sekurang-kurangnya dapatlah 9A, 10A dan sebagainya. Sebab kami ada menjemput seorang pelajar, sekarang ini sedang belajar di bidang perubatan di India. Dia bekas pelajar sekolah menengah sains Bagan Datuk. Saya tanya dia, keputusan dapat berapa? Dia dapat straight A. Tak hairan kenapa dia boleh dapat tawaran untuk menyambung pengajian ke India murid-murid sekalian. Sebab apa? Sebab keputusannya tinggi. Bagaimana pula kalau keputusan tak tinggi? Nah, jom kita tengok. Saya nak kongsikan kepada anda ke mana nak pergi lepas ni. Baik murid-murid sekalian, bila cerita tentang ke mana nak pergi selepas ini, kita kena ingat
Kita kena ingat murid-murid sekalian, dalam kita nak mencapai sesuatu perkara, kita perlukan pendorong motivasi. Jadi saya nak kongsikan kepada anda, pendorong motivasi ada berapa? Pendorong motivasi ada dua murid-murid sekalian. Yang pertama kita sebut sebagai faktor penolakan. Apa itu faktor penolakan? Contohnya ialah kesusahan keluarga. Katakan mak ayah kita hidup susah kan. Kita kasihan tengok mak ayah kita. Kalau boleh kita nak bantu mak ayah kita nak jadikan mak ayah kita ni orang yang senang. Selepas kita nak jadikan mak ayah kita ni orang senang selepas kita dapat kerja nanti. Jadi kesusahan keluarga merupakan faktor penolakan kepada kita untuk berjaya. Yang kedua murid-murid sekalian ialah faktor tarikan. Faktor tarikan inilah yang paling penting, iaitu cita-cita. Kerana bila kita dah ada cita-cita, cita-cita itulah yang akan menarik kita untuk lebih berjaya. Jadi murid-murid sekalian, terutamanya kepada pelajar-pelajar tingkatan 5. Pelajar tingkatan lain pun tak apa, kalau tak ada cita-cita tu standard. Tetapi tolong cari cita-cita. Pelajar-pelajar sekalian, murid-murid sekalian, pelajar tingkatan 1, 2, 3 mungkinlah cita-cita dia boleh berubah-ubah. Dia nampak tu nak jadi ni, nampak tu nak jadi tu, nampak tu nak jadi ni dan sebagainya. Memang kebarangkalian untuk mengubah cita-cita itu ada. Tetapi murid-murid sekalian, saya nak kongsikan kepada anda, pelajar tingkatan 4, pelajar tingkatan 5, kalau anda tak ada cita-cita, susahlah macam ni. Sebab apa? Murid-murid sekalian, kalau boleh biarlah kan hidup kita ini dipandu dengan cita-cita kita. Jangan sampai satu ketika nanti orang kata apa, kita hanya menyerahkan kehidupan kita kepada takdir. Contohnya, cikgu saya dapat 3A, apa yang saya boleh belajar cikgu? Soalan ni biasa akan cikgu-cikgu jumpa. Konsepnya macam ni murid-murid sekalian, cikgu ni bukan bomoh, cikgu kaunseling ni bukan bomoh. Dia nampak muka kamu, dia tengok kamu punya keputusan, kau boleh jadi engineer. Cikgu-cikgu bukan bomoh murid-murid sekalian. Cikgu-cikgu bukan bomoh, bukan peramal masa depan. Soalan betul yang kamu nak tanya, yang kamu kena tanya ialah, cikgu saya nak jadi chef. Dengan keputusan 3A ni, dapat tak saya jadi chef? Yes, itu cikgu boleh tolong. Tetapi kalau kamu kata, cikgu saya dapat 3A, mana saya nak pergi? Itu cikgu tak boleh tolong. Cikgu tak boleh tolong murid-murid sekalian, cikgu tak boleh tolong. Sebab macam ni, konsepnya mudah. Katakan, kamu dapat 3A. Keputusan macam kamu ni, kamu boleh jadi askar. Cikgu, badan saya besar macam ni, cikgu suruh jadi askar. Memang tak. Nampak tak? Nampak tak? Sebab itu saya katakan, cikgu-cikgu ini bukan bomoh yang boleh meramal apa kamu nak pergi. Apa kamu nak belajar, ke mana kamu nak pergi. Jadi murid-murid sekalian, tolong cari cita-cita. Kenapa cita-cita ni penting? Baik, saya nak kongsikan kepada anda. Kejap lagi kita akan ceritakan tentang kenapa cita-cita ni penting. Tetapi yang saya nak kongsikan kepada anda, pelajar tingkatan 4, pelajar tingkatan 5, kena ada cita-cita supaya hidup kita ini tidak dipandu dengan takdir secara membuta tuli. Lain macam ni. Dia konsep ni macam ni murid-murid sekalian. Kita umat Islam percaya kan kepada qada dan qadar. Kerana qada dan qadar itu adalah salah satu daripada rukun negara. Nampak tak? Nampak tak? Rukun iman murid-murid sekalian. Rukun iman. Mungkin ada yang angguk, betul rukun negara. Silap. Rukun iman rupanya. Murid-murid sekalian. Percaya kepada qada dan qadar itu adalah merupakan salah satu daripada rukun iman. Apabila kita bercerita tentang qada dan qadar, murid-murid sekalian, apabila kita bercerita tentang qada dan qadar, ada dua perkara. Satu perkara yang tak boleh diubah. Satu perkara yang boleh diubah. Okey, murid-murid sekalian, apa kata kalau kita meriahkan ruangan komen ni? Jangan risau. Kalau cikgu kamu marah, dengar orang berceramah, tak apa. Tak apa. Saya izinkan untuk kamu berbual-bual dekat ruangan komen. Tak ada masalah. Saya izinkan. Silakan. Silakan. Kita meriahkan. Tanya khabar kawan-kawan. Kau apa khabar dan sebagainya. Tanyalah, tak ada masalah. Asalkan kamu jangan mencarut dengan cakap yang tak baik, yang bukan-bukan. Itu tak boleh lah. Kerana admin berhak untuk block kamu. Block daripada meninggalkan komen. Tetapi kalau kamu nak tanya apa-apa sahaja, tanyalah. Tak ada masalah. Okey, kita qadar. Ada perkara yang
Tidak boleh diubah. Sebagai contoh rezeki, jodoh, mati, memang tak boleh diubah. Tetapi satu perkara lagi yang boleh diubah ialah kan, manjada wajada. Siapa buat dia dapat, manzara'a hasada. Siapa yang tanam, dia yang tuai kan. Jadi orang yang berusaha, insya-Allah dia akan dapat. Itu kita boleh ubah. Jadi murid-murid sekalian, kita berusaha, kita akan dapat, dan dari situlah kita akan tahu ke mana kita nak pergi. Sebagai contoh, kalau anda nak jadi cikgu, bila anda nak jadi cikgu, letak dalam kepala anda, syarat untuk jadi cikgu ialah 5A. Bila 5A murid-murid sekalian, anda dah nampak, oh aku nak jadi cikgu, aku kena ada cita-cita. Bila aku dah ada cita-cita, aku kena dapat 5A. 5A setidak-tidaknya untuk menjadi seorang guru. Jadi anda kena usaha seperti orang yang nak dapat 5A. Kena usaha seperti orang yang nak dapat 5A. Sebab itu saya katakan, pentingnya cita-cita ini supaya anda nampak ke mana nak pergi selepas SPM nanti. Okey, baik. Kenapa kita kena perlu tahu hala tuju? Ramai yang ada dekat sini. Terima kasih Edina, terima kasih Sumita, terima kasih Syamsul, terima kasih Nur Amira, Zik Khalida, Priya, Muhammad Fauzan, Syamsul Izam dan sebagainya. Terima kasih kerana memeriahkan ruangan komen. Terima kasih juga sudi menonton saya pada hari ini. Okey, baik. Pertama sekali, kenapa kita kena tahu hala tuju? Yang pertama, sebagai persediaan awal. Yang kedua, dapat menentukan arah sebenar ke mana kita nak pergi. Macam saya sebut tadilah murid-murid sekalian, kalau anda dah ada cita-cita, cita-cita anda nak jadi seorang guru. Nak jadi seorang guru mesti masuk, salah satu laluannya ialah masuk melalui Institut Pendidikan Guru. Okey, katakan anda nak jadi seorang guru, nak masuk Institut Pendidikan Guru. Syarat untuk masuk ke Institut Pendidikan Guru berapa banyak? Mesti dapat sekurang-kurangnya 5A murid-murid sekalian, 5A. Sebab apa? Bila anda dah tahu, oh syaratnya 5A, aku kena belajar seperti orang yang nak dapat 5A. Kalau anda tak tahu syarat, kalau anda tak tahu hala tuju, ke mana nak pergi lepas ni, bayangkan. Kamu dapat 3A. Saya nak jadi cikgu. Cikgu, saya dapat 3A. Boleh tak saya jadi cikgu? Jawapannya dah tentu. Tak boleh untuk masuk ke IPG selepas SPM. Nampak tak murid-murid sekalian? Sebab itu anda kena tahu hala tuju anda. Ke mana nak pergi selepas ini. Bila dah tahu, anda boleh buat persiapan awal. Dapatlah menentukan arah sebenar ke mana kita nak pergi murid-murid sekalian. Okey, seterusnya. Perkara pertama yang perlu difikir. Ini yang saya sebut tadi. Cita-cita kita nak jadi apa? Okey. Konsep cita-cita ni bukan hanya sekadar, oh saya nak jadi engineer, saya nak jadi businessman, saya nak jadi itu, saya nak jadi ini. Tak, konsepnya bukan macam tu murid-murid sekalian. Betul, kita nak jadi seorang askar, kita nak jadi seorang pegawai polis, kita nak jadi seorang engineer, kita nak jadi seorang doktor. Cita-cita bukan hanya setakat itu sahaja, tetapi kamu kena tahu, oh aku nak jadi doktor, lepas ni aku nak pergi ke mana, berapa keputusan yang aku kena dapat untuk jadi doktor, macam mana aku nak dapat beasiswa, ke mana aku nak pergi selepas ni, aku nak jadi doktor di mana, di luar negara ke dalam negara. Nampak tak? Itu baru betul konsep cita-cita. Katakan anda nak jadi lawyer. Ya, saya cita-cita saya nak jadi lawyer. Okey, nak jadi lawyer kamu nak belajar dekat mana? Maksudnya, cita-cita kamu masih belum masak lagi. Kamu tahu nak jadi lawyer, tapi kamu tak tahu syarat lawyer. Kamu tak tahu berapa keputusan yang perlu dapat untuk menjadi seorang lawyer. Kamu tak tahu dekat mana, universiti mana yang menawarkan diploma undang-undang, ijazah undang-undang, kamu tak tahu. Maksudnya cita-cita kamu masih belum masak lagi. Oh, saya nak jadi businessman. Okey, nak jadi businessman. Kamu nak jual apa? Maksudnya kamu belum ada cita-cita lagi. Jadi murid-murid sekalian, kalau betul kamu ada cita-cita, cikgu saya nak jadi businessman. Apa nak jadi businessman? Saya nak jual saya punya perfume sendiri. Sebab saya dekat rumah saya memang buat perfume saya sendiri. Dan alhamdulillah perfume saya berjaya. Yes. Nampak anda dah ada cita-cita untuk menjadi seorang businessman. Okey, lepas ni kamu nak belajar kat mana? Saya rasa cikgu, saya nak ambil diploma pemasaran dekat Uniza. Kuala Terengganu. Saya nak belajar bagaimana cara untuk memasarkan produk. Saya dah ada produk, saya nak belajar secara rasmi sebagai seorang pelajar diploma pemasaran.
Nampak tak? Nampak tak murid-murid sekalian? Itu tanda orang yang dah ada cita-cita. Baik, bila kamu dah ada cita-cita, kamu kena tahu pula kamu nak ambil kursus apa, program apa di universiti. Katakan kamu nak jadi seorang peguam. Kamu nak jadi seorang peguam. Bila kamu nak jadi peguam, kamu dah kena tahu, oh aku kena ambil asasi undang-undang. Aku kena ambil diploma undang-undang. Habis diploma undang-undang, aku kena belajar sarjana muda, ijazah sarjana muda undang-undang dan sebagainya. Di mana? Itu pun kita kena tahu murid-murid sekalian. Jadi kepada anda yang belum ada cita-cita, yang tak tahu ke mana hala tuju anda selepas ni, tahu murid-murid sekalian kepada anda yang tak tahu ke mana nak pergi lepas ni, kan, tak kira lah anda tingkatan berapa, 1, 2, 3, 4, 5, apatah lagi pelajar tingkatan 5. Malam ni, baring, letak tangan atas dahi. Kalau selama ni kamu asyik fikirkan, apalah si Minah tu buat, apalah si Gayah tu buat, apalah si Ros tu fikirkan, dia rindu tak dekat aku dan sebagainya. Malam ni murid-murid sekalian, letak tangan atas dahi, fikirkan, aku nak jadi apa, aku nak masuk apa, aku nak masuk mana, kan, aku nak ambil program apa. Tolong fikirkan malam ni. Penting ke? Ya betul lah penting. Sebab kalau anda dah tahu ke mana nak pergi, anda akan tahu syarat kemasukan dan anda akan kejar untuk mencapai syarat tersebut. Sebab itu kita kena tahu ke mana hala tuju kita selepas ini. Okey, baik murid-murid sekalian, seterusnya saya nak kongsikan kepada anda satu contoh. Contoh yang saya beri dekat sini ialah nak jadi peguam. Nak jadi peguam. Baik, yang pertama sekali, bila kita katakan, okey baik cikgu, cita-cita saya nak menjadi seorang peguam. Okey, nak jadi seorang peguam, kamu kena ambil program apa? Oh, saya kena ambil program perhutanan. Betul ke? Jawapannya dah tentu tidak kan murid-murid sekalian. Takkan nak jadi peguam ambil diploma perhutanan kan? Nak jadi peguam mestilah kena ambil diploma undang-undang. Bila kamu dah tahu nak ambil diploma undang-undang, kamu cari dekat UPU, I-Panduan. Universiti mana yang menawarkan diploma undang-undang untuk lepasan SPM. Kamu pun cari, oh saya jumpa cikgu, diploma undang-undang di UNIZA. Itu yang pertama. Kemudian, oh asasi undang-undang KPM dekat UiTM. Oh okey. Seterusnya asasi undang-undang UiTM. Okey. Dan yang seterusnya, laluan lain untuk kita menjadi seorang peguam. Oh saya tahu cikgu, kita boleh menjadi seorang peguam dengan belajar ijazah sarjana muda undang-undang universiti. Selain daripada diploma dan asasi dan sebagainya, saya juga boleh masuk STPM. Dan dari situ saya boleh sambung pengajian saya ke peringkat ijazah sarjana muda undang-undang di universiti. Nampak tak murid-murid sekalian? Sebab itulah pentingnya kamu kena tahu hala tuju kamu. Bukan hanya sekadar korek hidung, calet bawah meja. Aku nak jadi peguam. Tak, bukan semudah itu. Bukan semudah itu. Banyak lagi benda yang kena fikir murid-murid sekalian. Banyak yang nak kena fikir. Okey, dah selesai ke? Dah selesai ke? Oh, dah tahu nak belajar mana, dah selesai ke? No. Jawapannya belum selesai lagi. Belum selesai lagi murid-murid sekalian. Kita tengok. Bila kita dah tahu ke mana kita nak pergi, kita kena tengok syaratnya. Kita kena tengok syaratnya. Kenapa kena tengok syarat cikgu? Tak boleh ke kalau tak tengok syarat? Kena tengoklah, sebab bila kamu dah tengok syarat, baru kamu tahu berapa yang kamu kena dapat untuk sambung belajar. Kan? Kalau kamu tak tengok syarat, kan kamu pun main hentam aja antara belajar ataupun tidak, tiba-tiba tak ada A. Tiba-tiba tak ada A. Macam mana? Kamu tengok, oh tak ada A. Layak kot nak jadi seorang peguam layak kot Kamu pun pergilah mohon. Tengok, alamak, tak lepas syarat. Sebab syaratnya ialah apa dia? Nampak ni? Mesti dapat grade A tolak dalam bahasa Inggeris. Alamak, bahasa Inggeris kamu C. Macam mana nak mohon? Nampak tak murid-murid sekalian? Kenapa kena tahu syarat?
Kenapa tak ramai yang memeriahkan ruangan chat ni kan? Komenlah sikit sambil yelah sambil korang dengar kan, sambil baring, sambil makan popcorn kan, sambil makan buah, sambil makan nasi. Komenlah sikit kan, takkan senyap je malam-malam ni. Tak lama, setengah jam je lagi. Bagi saya setengah jam lagi insya-Allah. Bagi saya setengah jam saja lagi. Okey baik, seterusnya murid-murid sekalian. Kemudian, apa lagi syarat yang dia nak? Kepujian dalam matematik dan admin. Kepujian dalam matematik ataupun admin. Katakan, kamu punya matematik D. Alamak cikgu, saya nak jadi peguam tapi alamak, saya punya matematik dapat D ya cikgu. Dapat tak jadi peguam? Jawapannya no. Nampak tak? Rugi tak? Ya, sangat rugi murid-murid sekalian. Sangat rugi. Sebab tu kena tolong cari. Kena tolong tengok syaratnya. Faham tak murid-murid sekalian? Faham tak? Kalau kamu dah tengok syarat, yes, dalam kepala kamu, okey, nak masuk asasi undang-undang UiTM, kita mesti dapat A tolak bahasa Inggeris yang pertama. Yang kedua, mesti dapat 3 lagi A, tidak termasuk matematik dan bahasa Inggeris. Maksudnya sekurang-kurang kamu mesti dapat 4A. Mesti dapat 4A dan 1C. Mesti dapat 4A dan 1C. Mesti dapat sekurang-kurangnya 4A, 1C baru boleh mohon. Okey murid-murid sekalian, bila kita dah tahu, oh aku kena dapat 4A, 1C. Kacangnya. Senang aja. Agak-agak boleh dapat tak? Murid-murid sekalian, satu yang saya nak bagi kepada anda, layak mohon belum tentu dapat. Sebab apa? Nampak ni atas kepala saya ni. Tengok nombor satu apa dia? Nombor satu ialah pencapaian akademik dalam peperiksaan. Yang pertama. Yang kedua, pencapaian dalam aktiviti co-curriculum. Akademik, kedua co-curriculum. Atas ni. Berdasarkan, dasar pemilihan adalah berdasarkan prinsip meritokrasi dengan menggunakan pakai 90% markah akademik dan 10% markah co-curriculum. Bermaksud apa dia? Apa maksudnya murid-murid sekalian? Maksudnya kamu kena dapat 90% markah akademik. Bukan dapat 90%, tidak. Kamu kena dapat mata merit tinggi. Bila dapat mata merit tinggi, barulah kamu berpeluang untuk mendapat tawaran program yang kamu mohon. Konsepnya senang aja. Layak mohon belum tentu dapat. Letak dalam kepala. Semuanya bergantung kepada mata merit. Ingat, mata apa? Bukan mata kucing. Mata merit. Dasar kriteria pemilihan SPM mata merit. Dasar kriteria pemilihan SPM mata merit. Dasar pemilihan kriteria SPM ialah mata merit. Kamu kena ingat. Mata merit tu apa? 90% markah akademik, 10% markah co-curriculum. Sekali lagi. Saya nak kongsikan kepada anda 90% markah akademik, 10% markah co-curriculum. Okey, murid-murid sekalian. Jelas? Okey, baik. Sebab itu. Pelajar-pelajar lepasan SPM, tolong kejar markah co-curriculum. Sekarang ini kamu berada di rumah, betul tak? Banyak sangat program yang dianjurkan. Ada yang peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan sebagainya dibuat secara dalam talian. Dibuat secara dalam talian murid-murid sekalian. Bila disebut dibuat secara dalam talian, bermaksud kamu boleh mohon, kamu boleh masuk. Sekarang ini perkara yang kamu kena fikir ialah jangan fikir menang. Menang okey, rezeki alhamdulillah. Kalau tak menang, sekurang-kurangnya kamu dapat pencapaian peringkat kebangsaan, peringkat negeri, peringkat daerah. Nampak tak murid-murid sekalian? Kalau cikgu umumkan, okey kita ada pertandingan peringkat kebangsaan, join, turut serta.
Jangan malu-malu sebab sijil peringkat kebangsaan itu akan membantu anda untuk mendapat 10% markah co-curriculum. 10% markah co-curriculum murid-murid sekalian. Cikgu, markah co-curriculum ni penting. Jadi kepada anda yang rasanya macam ulat buku kan, hanya membaca, tolong letak dalam kepala anda, membaca sahaja belum tentu memberi jaminan anda untuk masuk ke universiti. Dia mesti dengan 10% markah co-curriculum. Cikgu, 10% je cikgu. Apa dah hal kan? Hello murid-murid sekalian, saya nak kongsikan kepada anda. Katakan markah akademik anda dapat 85%. 85% ni, ia betul tinggi, tetapi anda nak memohon program-program yang kritikal, agak susah murid-murid sekalian. Agak susah. Sebab 85% ni, biasa-biasa sahaja untuk golongan-golongan kayangan. Kalau nak dapat kayangan, mesti dapat kayangan yang betul-betul kayangan. Sebagai contoh apa dia? Kamu nak masuk Asasi Pintar, UKM. Asasi Pintar, mata meritnya 92 kalau tak silap saya. 92% murid-murid sekalian 92% untuk masuk Asasi Pintar. Kamu dapat 85, layak tak? Jawapannya dah tentu tak layak. Jadi macam mana kamu nak layak? Kamu kena skor markah co-curriculum kamu supaya kamu dapat 10% bersih, 10%. Kalau markah akademik kamu 85%, tambah 10% markah co-curriculum. Nampak tak bagaimana markah co-curriculum itu dapat membantu kamu mencapai tahap yang lebih tinggi. Daripada 85, campur 10% markah co-curriculum, dapat 95. Dah 95 bang. Kak, tinggi tak? Ya, tinggi. Cikgu, sekarang ni Koko tak ada cikgu. Kita nak buat macam mana? Hello. Biasanya program-program yang sekolah buat, dia akan diselang-selikan dengan program co-curriculum. Kan contohnya, macam sekolah saya lah. Saya yakin pasti sekolah kamu pun sama. Untuk sambutan Ma'al Hijrah. Sebagai contoh. Mereka yang tonton akan mendapat kehadiran co-curriculum untuk unit beruniform sebagai contoh. Untuk majlis pelancaran sambutan Hari Kebangsaan, mereka yang tonton akan dapat co-curriculum, kehadiran co-curriculum sukan dan permainan sebagai contoh. Nah, nampak tak murid-murid sekalian? Banyak program. Okey, Pria nak jadi peguam. Belum habis Pria, tengok lagi. Memang rezeki lah. Contoh saya nak tunjuk menjadi seorang peguam. Tengok lagi lepas ni. Contoh, kita ada program-program peringkat kebangsaan lepas ni untuk bimbingan dan kaunseling. Join, menang kalah belakang cerita. Yang penting sijil peringkat kebangsaan bang. Peringkat kebangsaan. Kalau kau dapat 5 program kebangsaan tahun ni bang, insya-Allah markah co-curriculum kau tinggi. Bang Boleh bang Okey, seterusnya murid-murid sekalian. Okey, ini yang saya katakan tadi, mata merit tadi. Ini yang saya katakan mata merit tadi. Tengok. Asasi Undang-Undang KPM. Mata merit 75 bang. 75. Yang memohon berapa ramai? 6,470 orang. Kalau kamu dapat 75 ngam-ngam, agak-agak kamu berada di tempat yang keberapa? Mungkin kamu berada di tempat yang ke-5,000. Sebab 75 ni kita boleh katakan cut point lah. Nak kata cut point pun tidak. Dia sebenarnya purata selama 5 tahun. Kan? Dia purata selama 5 tahun. Kalau katakan kamu dapat 75. Cut point, katakan cut point dia lebih kurang itulah. 70 ke 75. Kamu dapat ngam-ngam mata merit kamu 75. Kalau diikut ranking, disusun-susun ikut ranking, agak-agak kamu berada di tempat yang keberapa? Mungkin ke tempat yang ke 3,000, 2,000, agak-agak dapat tak? Jawapannya tidak. Kalau kamu nak memohon asasi undang-undang ni sebagai contoh, mesti dapat mata merit sekurang-kurangnya 80%, baru kamu kebarangkalian untuk diterima itu sangat tinggi. Nampak tak murid sekalian? Mata merit ni apa? Mata merit ni macam ranking lah. Mata merit ni dia macam ranking. Katakan 6,470 orang yang memohon, dia akan susun dari yang pertama sampai yang terendah. Yang pertama berapa? 89. Yes, orang pertama confirm dapat. Disusun orang yang ke 6,470 itu adalah markahnya lebih kurang dalam 72%. Nampak tak? Kalau kamu dapat 75%, mungkin kamu berada di tempat yang ke 3,000 ataupun 2,000. Dapat tak? Tak dapat.
Okey, kita tengok tahun 2020 untuk asasi undang-undang UiTM. Mata merit dia 75.66. Yang memohon berapa ramai? 13,291 orang murid-murid sekalian. 13,000 yang memohon bang. 13,000 yang memohon kak. Maksudnya kalau kamu nak mohon, pastikan kamu kena dapat mata merit kamu lebih daripada